Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Amhani. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan 3 dalam subjek pengujian ini, iaitu jenis-jenis ujian psikologi. Okay, berikut merupakan nama saya, Mantunisha Anak Perempuan Rakesh, angka giliran saya dan juga option saya. Okay, baik. Isi kandungannya saya telah memecahkannya kepada 4. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah ujian personality, yang ketiga adalah ujian minat dan nilai kerjaya, dan yang keempat ialah ujian pencapaian dan ujian kecerdasan. Sebab dalam tugasan kerja khusus ini, kami ditugaskan untuk menghuraikan tentang jenis-jenis ujian psikologi yang telah dibelajari pada semester ini. Baiklah, untuk pengenalan, kita akan lihat tentang apakah itu ujian. Jadi, ujian adalah salah satu alat yang penting dan teknik yang boleh digunakan dalam mana-mana sistem peperiksaan dan penilaian. Biasanya kita dengar macam ujian pertengahan tahun, ujian akhir tahun untuk yang sekolah lah. Okay. Ujian ini dia bukan penilaian atau pentaksiran, tapi pada masa yang sama ia mungkin menjadi cara untuk mendapatkan maklumat, data atau bukti yang diperlukan untuk penilaian dan penaksiran. Okay. Ujian ini selalunya kita lihat atau kita dengar ujian ini merupakan satu bentuk penilaian yang selalunya yang cuba untuk test IQ kita ataupun test adakah kita faham akan kandungan pembelajaran tersebut. Tapi dalam konteks ujian psikologi ini, dia bukannya lebih cenderung kepada dia lebih cenderung kepada di mana sebagai seorang kaunselor melalui ujian psikologi ini kita boleh dapatkan data ataupun maklumat yang kita perlukan. Contohnya, adakah klien itu seorang yang bersifat extrovert? Itu merupakan antara dapatan ataupun antara data yang boleh kita peroleh melalui pelaksanaan ujian psikologi. Yang ketiga, ujian dan penilaian adalah sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tetap tentang sesuatu dan amat penting dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey. Kita sebagai seorang kaunselor, kalau kita dapat meneroka masalah tersebut, kita perlukan bukti. Contohnya, kalau klien itu dia kata dia mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang guru. Jadi, apakah yang boleh kita lakukan untuk mendapat tahu bahawa perkara tersebut itu adalah benar? Maksudnya, memang murid itu benar-benar nak menjadi cikgu ataupun ingin menjadi cikgu. Jadi, melalui ujian-ujian psikologi inilah yang kita dapat tentukan adakah murid tersebut benar-benar cita-citanya jadi cikgu ataupun murid itu dia cenderung ke arah yang lain. Yang tu kita akan lihat selanjutnya lah. Okey, yang pertama, ujian personality. Ujian personality ini dia merupakan alat ukuran yang digunakan untuk mengenal pasti ciri-ciri atau trait-trait personality individu. Maksudnya ujian ini biasanya dia diberikan kepada individu yang ingin mengenali dirinya sendiri. Contohnya, individu tersebut tidak tahu apakah sifat sebenarnya yang terdapat dalam diri individu tersebut. Jadi pada masa itu ujian personality akan diberikan kepada murid tersebut lah. Contoh ciri-ciri trait-trait je macam extrovert, introvert, aggressive, yang tu kita akan lihat pada slide seterusnya. Okay. Untuk cara pengendaliannya, yang pertama, ujian ini biasanya dia diselenggarakan ataupun dilaksanakan dalam bilik yang selesa dan kondusif dengan adanya pantauan daripada guru bimbingan dan kaunseling. Kerana ujian psikologi ini dia tidak boleh dilakukan oleh sebarang individu semata-mata. Dia kena dilakukan oleh orang yang betul-betul berkemahiran lah, macam guru bimbingan dan kaunseling di sekolah. Sebab kenapa bilik yang selesa dan kondusif perlu disediakan? Sebab kita tak nak nanti kalau bilik itu panas ataupun suhu bilik itu terlalu sejuk, dia akan memberi penjejasan kepada emosi murid untuk menjawab soalan tersebut. Sebab soalan yang diberikan dalam ataupun item soalan di dalam ujian personality itu bukan sikit. Okey. Jadi, cara pengendalian yang kedua adalah masa cadangannya adalah dalam sekitar 20 hingga 30 minit, tetapi tiada had waktu yang ditetapkanlah biasanya. Cuma 20 hingga 30 minit itu hanya sebagai satu cadangan umum sahaja.
Yang ketiga, arahan yang diberikan hendaklah jelas dan teliti. Okey. Arahan dalam mengendalikan ujian personaliti perlu jelas, perlu teliti sebab dan kita takut nanti murid akan tersalah tanda ataupun tersalah isi. Yang tu dia akan menjejaskan keputusan yang akan diperoleh nanti. Jadi untuk mengelakkan kejadian tersebut daripada berlaku, perkara-perkara begini harus dijadikan sebagai aspek utama untuk diperhatilah. Seterusnya, jenis-jenis inventory. Dapat dua, iaitu inventory CD IPS dan inventory warna IPW. Inventory CD ini terdapat 16 trait. Yang tadi Madu cerita, iaitu 16 trait ataupun ciri-ciri personality dalam diri seseorang. Itu extrovert, aggressive, analytical, autonomi, bersandar, introvert, intellectual, kepelbagaian, ketahanan, kritik diri, mengawal, menolong, sokongan, pencapaian struktur dan juga penipuan. Ini merupakan ciri-ciri ataupun trait yang dapat kita kenal pasti dalam diri seseorang individu lah. Yang kedua adalah inventory warna IPW, iaitu mempunyai 4 skala, itu emas, hijau, biru dan jika, yang digunakan untuk mengukur dan mengenal pasti ciri-ciri personality seorang individu. Maksudnya, contohlah individu yang mempunyai personality berwarna jingga ini, dia lebih suka kepada adventurous, macam tu. Dia mempunyai ciri-ciri dah di bawah keempat-empat warna tu. Jadi ujian akan dilaksanakan untuk tentukan murid berada di skala yang mana satu untuk mengetahui personality dia. Seterusnya adalah ujian minat dan kerjaya. Jadi ujian minat dan kerjaya ini merupakan ujian alat ukuran yang digunakan untuk mengenal pasti 6 pola minat kerjaya yang terdapat dalam diri setiap individu yang akan Madu terangkan pada slide seterusnya. Okey. Terdapat 5 komponen penentu minat terhadap kerjaya. Yang pertama adalah baka. Baka maksudnya daripada keturunannya lah. Contohnya keturunan keluarga tersebut adalah mereka memiliki perniagaan yang agak besar lah. Jadi anaknya akan mengambil tempat ayahnya untuk meneruskan perniagaan tersebut. Itu boleh kita katakan sebagai baka. Yang kedua adalah personality. Jadi ikut personality murid ataupun individu tersebut, adakah kalau individu berpersonality extrovert, maka dia sesuai untuk memasuki bidang pekerjaan yang melibatkan sosial seperti guru. Okay. Yang ketiga adalah pengaruh persekitaran. Pengaruh persekitaran iaitu macam perhebahan informasi-informasi kejayaan daripada guru, di sekolah, daripada ibu bapa. Itu boleh menjadi pengaruh juga. Ataupun murid-murid melihat sendiri apakah kejayaan yang berada di depan mata mereka. Okay. Yang keempat adalah paparan konsep kendiri ataupun identifikasi. Maksudnya murid mencari ataupun meneroka sendiri kerjaya yang ada dan juga sesuai untuk dirinya. Yang kelima adalah motivasi ataupun dorongan. Biasanya diberikan kepada daripada ibu bapa. Murid-murid terimanya daripada ibu bapa, di mana ibu bapa biasanya akan mengatakan kepada murid-murid bahawa pergilah cuba untuk teroka jalan menjadi cikgu, macam tu. Itu merupakan motivasi ataupun dorongan kalau untuk murid-murid yang tiada mempunyai cita-cita langsung lah. Okay. Jenis-jenis inventory terdapat dua. Yang pertama adalah Kuda Preference Record Vocational KPRV, dipelopori oleh G. Frederick Kuder. Terdapat 9 komponen iaitu mechanical, computational, scientific, persuasive, artistic, literary, musical, social, service and clerical. Jadi ke-9 ini, kalau anda lihat dalam perkataan dia tersebut, kita boleh lihat dia lebih cenderung ke arah kerjaya kan. Tapi inventory ini agak kurang digunakan di sekolah. Di sekolah biasanya kita menggunakan ujian self-directed search SDS. Tadi Madu katakan yang terdapat 6 pola tu kan. Okey. Yang pertama, sebelum tu ujian ini dia dipelopori oleh tokoh John Holland. Dia berkonsepkan 6 elemen, iaitu realistic R, investigative I, artistic A, social S, enterprising E dan conventional C. Setiap pola tersebut ada makna dia. Contohlah enterprising. Individu yang mempunyai minat kerja atau lebih cenderung ke arah enterprising ini, dia mempunyai kebolehan dalam maju dalam bidang perniagaan. Contohnya dia lebih suka atau dirinya lebih sesuai untuk berkhidmat dalam bidang perniagaan. Kalau investigatif, contohnya kerjaya seperti polis ataupun saintis,
Kalau artistik boleh jadi sebagai pelakon, penyanyi, main music. Kalau social, cikgu, macam tu. Okay? Biasanya dalam ujian ini terdapat 192 item yang disediakan yang kesahannya memang dia sangat bagus. Okay, seterusnya adalah ujian pencapaian dan kecerdasan ujian pencapaian dan kecerdasan. Tapi Madu ambil satu contoh lah, iaitu ujian aptitude. Ia digunakan untuk mengukur potensi murid untuk berjaya dalam pembelajaran atau pekerjaan yang akan dilaluinya di masa hadapan. Okey, potensi murid ini dia dapat diukur melalui item-item yang disediakan. Okey, nanti Madu akan ceritakanlah tentang apakah kandungan-kandungan yang terdapat dalam item dia dan sebagainya. Okey, sebelum tu kita lihat tentang objektifnya. Yang pertama adalah membantu guru memahami psikologi murid. Psikologi murid ini dia agak sukar difahami kalau kita selidik secara menggunakan komunikasi, secara lisan ataupun bukan lisan. Tetapi kalau kita menggunakan ujian psikologi ini, keputusan yang kita dapat itu adalah lebih tepat dan juga lebih jitu. Okay? Yang kedua adalah membantu murid mengenal potensi diri. Terdapat murid yang masih tidak tahu akan potensi diri dia tersebut, masih tidak tahu tentang bakat dia. Jadi ujian aptitude ini akan digunakanlah. Yang ketiga adalah meramalkan kejayaan murid dalam alam pembelajaran dan juga pekerjaan. Jadi dia agak similar dengan ujian minat kerjaya, tetapi perbezaan dia adalah dia terdapat juga item-item yang akan meramalkan apakah kejayaan murid dalam alam pembelajaran yang mereka tengah alami sekarang ini. Okey, format ujiannya. Okey, format ujian. Ujian aptitude ini dia merupakan satu kertas ujian objektif aneka pilihan yang mengandungi 3 bahagian daripada 61 item. Maksudnya dia ada pecahkan kepada 3 bahagian, bahagian 1, bahagian 2 dan juga bahagian 3. Masa menjawab adalah 90 minit dan 3 bahagian adalah seperti berikut. Yang pertama, kemahiran berfikir. Iaitu terdapat 20 item dalam dalam bahagian tersebut. Biasanya kemahiran berfikir ini dia akan dibahagikan kepada dua, iaitu secara verbal ataupun secara non-verbal. Secara verbal ni dia lebih kepada kebolehan melihat hubungan antara perkara yang diwakili oleh nombor ataupun abjad ataupun perkataan ataupun rangkai kata dalam sesuatu siri, analogi ataupun logik. Kalau berfikir secara non-verbal ini, kebolehan murid untuk melihat hubungan antara beberapa objek yang diwakili oleh bentuk ataupun corak dalam suatu siri, analogi atau persamaan. Biasanya soalan matematik yang agak mudah lah. Kalau ambil sebagai contohnya soalan matematik yang mudah di mana murid mampu berfikir. Okay. Yang kedua adalah kemahiran menyelesaikan masalah dan membuat keputusan di mana terdiri daripada 20 item juga. Jadi ini merupakan bahagian di mana dapat menguji kebolehan murid dalam menyelesaikan masalah dalam konteks kehidupan seharian, rutin ataupun dan juga tidak rutin berdasarkan situasi yang dicipta. Maksudnya item-item tersebut dia lebih cenderung ke arah soalan yang sedia ada dalam kehidupan seharian lah. Maksudnya macam mana murid menangani isu tersebut. Kalau diberi isu ini, macam mana murid akan tangani. Macam mana murid akan membuat keputusan kalau menghadapi masalah dalam isu ni. Dia lebih kepada yang itu. Okay, untuk bahagian ketiga pula adalah lebih berfokuskan kepada minat, kecenderungan dan kesediaan. Minat dan kecenderungan terdapat 20 item, manakala kesediaan terdapat 1 item. Dalam bahagian ini tak ada jawapan yang salah. Kalau bahagian A, bahagian B boleh dikatakan ada jawapan, tetapi bahagian 3 ini tiada jawapan yang salah. Murid perlu jawab secara jujur dan ikut minat, kecenderungan dan kesediaan dirilah. Jadi terdapat 5 option dalam situ. Setiap jawapan ada pilihan A dan A hingga E. Murid hanya perlu memilih satu. Dan item 61 adalah kesediaan murid untuk tinggal di asrama. Itu merupakan item-item yang terdapat dalam ujian aptitude inilah. Okey.
Jadi biasanya ujian aptitude ni dilakukan dalam kalangan murid sekolah rendah tahun 6. Biasanya kalau peperiksaan UPSR dia akan include sekali, tapi sekarang zaman sudah berubah jadi guru akan melakukannya secara asing. Okay, ini merupakan rujukan yang telah diguna pakai sepanjang Madu membuat slide ini. Okay, rujukan-rujukan ini telah banyak membantu Madu lah untuk membuat slide ini. Okey, itu saja daripada Madu. Sekian, terima kasih.